perkara yang kadang-kadang para suami ni dia tak perasan adalah bab nafkah. Bab nafkah. Okey. Kenapa Syah cakap macam tu? Sebab katalah gaji 1,200 sebulan. Syah ambil paling sikit lah, standard lah tu kan 1,200. Katalah gaji 1,200, ada komitmen kereta, lepas tu nak bayar sewa rumah, lepas tu nak beli keperluan lagi, keperluan rumah. Kita rasa macam habis dah 1,200 tu, memang tak ada lebih dah. So macam mana kita nak bagi nafkah? Macam para suami ni dia kata, saya tak mampu. Okay, duit yang ada tu ngam-ngam je nak bayar hutang, nak orang kata nak beli barangan rumah, anak-anak semua kan. Okay, Syah pernah cakap dengan suami, sebab Syah pernah mula-mula susah dulu tau. Okay, masa mula-mula Syah susah sangat dulu. Seriously, lepas kahwin sangat susah. Banyak kali Syah cuba fahamkan husband sampai Syah cakap macam ni. Okay, sehari kalau Abi bagi saya RM1 pun, okay, Abi akad itu nafkah, saya terima. Okay, RM1 saya tak perlukan pun duit ni sebenarnya. RM1 tu saya nak sedekah. Syah cakap macam tu. RM1 tu saya nak sedekah sebab masa tu Syah tak kerja. Okay, Syah memang berhenti kerja lepas kahwin. Jadi Syah nak sedekah setiap hari. Jadi Syah minta duit dengan husband. Syah cakap, kalau Abi bagi saya RM1 pun, Abi niatkan nafkah, saya terima. Saya cakap macam tu, saya terima. Sebab saya faham, kan? Saya faham situasi Abi. Saya cakap macam tu. Kita tahu struggle suami kita macam mana, kan? Tapi kita nak bantu dia supaya rezeki dia lancar. Supaya dekat akhirat nanti dia selamat. Bab nafkah kita dah akad, bagi sikit pun tak apa. Asalkan dah orang kata boleh je kalau kita ni orang kata kita redha kalau suami kita tak bagi, tapi cukup, orang kata cukup keperluan kan, makan cukup, pakai cukup, ada tempat berteduh, alhamdulillah, itu pun sebenarnya dah cukup kan. Tapi kita orang kata nak clear lah benda tu, nak clear. Alah, bagi RM1 pun tak apa. Saya cakap macam tu. Nak bagi dia faham supaya rezeki tu lancar, macam tu. Okay, bagi nafkah supaya rezeki tu lancar. Sebab dengan sedekah tu boleh menambahkan harta. Betul tak? Dengan sedekah tu Allah tambahkan lagi rezeki. So jangan takut memberi, jangan rasa tak cukup. Sebab kalau kita sedekah, barulah rezeki kita bertambah. Kalau kita harapkan gaji kita yang 1,200 tu habis setiap bulan, habis macam tu, bila rezeki tu nak bertambah? Faham tak? Jalan untuk tambahkan harta tu adalah dengan sedekah. Kita niat, ya Allah, ini je duit yang aku ada, tapi aku niatkan ni untuk sedekah. Moga engkau tambah lagi rezeki ni, kau cukupkan rezeki aku, bla 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 bla. Doa pada Allah macam tu. Okay, so Syah sampai cakap macam tu. Maknanya kadang-kadang lelaki ni dia tak faham. Macam saya cakap tadi, kalau isteri tu betul-betul redha, alhamdulillah lah. Maksudnya syukur, kan, kita boleh redha. Masa tu pun Syah tak kisah. Syah tak kisah pun masa tu. Cuma bagi Syah, masa tu Syah nak minta supaya Syah boleh sedekah setiap hari, kan. Jadi Syah minta dia setiap hari bagi Syah RM1 ataupun RM2, sebab Syah nak buat sedekah setiap hari. Jadi Syah tak ada duit kat tangan, kan. Masa tu pun tak ada bisnes lagi. So masa tu sebab dah kenal FTR, so Syah nak belajar sedekah, kan. Macam tu lah ceritanya. Lepas tu dia bagi. Start daripada situlah dia mula bagi. Memang Syah nampak bermula daripada situ. Okay, Syah cakap dengan dia, bagi dulu. Makna kata bagi dulu bahagian emak, kan, bahagian isteri, bahagiakan orang sekeliling kita dulu. Okay, kita ni, isteri ni, walaupun kita kata kita redha, tapi kalau suami kita dapat bagi, kita happy, kan, betul tak? So bila kita happy, sebenarnya kita doakan suami kita, kan.
Bila kita doakan suami kita, makbul tak doa kita? InsyaAllah lah kalau kita isteri yang salihah, makbul lah doa kita kan. Kita doa macam tu lah. Kan bagus kan kita doakan orang lain, malaikat doakan kita kan. Okay. So bila kita bahagiakan orang lain, Allah akan bagi kebahagiaan pada kita. Kita nak pegang macam tu. Jangan kita rasa miskin nak memberi. Kita rasa tak cukup. Yang bagi kecukupan tu Allah. Okay, yang bagi kecukupan tu Allah. Jangan rasa miskin. Lagi-lagi takut nak memberi pada isteri, takut nak belanja anak-anak, takut nak belanja family, takut duit tu berkurang. Okay, takut duit tu berkurang sebab kita ingat duit yang kita dapat tu hasil daripada usaha kita, bukan daripada Allah. Kalau kita yakin rezeki kita tu daripada Allah, kita takkan takut nak memberi. Kita tahu dengan memberi Allah bagi lagi, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi. Tak payah fikirlah Allah nak bagi melalui siapa ke, macam mana ke, apa rezeki yang Allah nak bagi ke, ada. Sebab itulah jaminan Allah. Okay. Alright. Okay. So itulah kunci dia sebenarnya. Kunci rezeki yang ramai orang tak sedar benda tu. Kadang-kadang yelah, kita bila kita rasa kita ni miskin, okay, katalah kita rasa kita ni tak ada duit, kita tak perlu sedekah. So bila kita nak kaya, betul tak? Bila kita nak kaya, kalau ada sikit, bagilah sikit. Sebenarnya kita miskin ni sebab kita kurang memberi. Mungkin sebelum ni kita pernah Allah bagi rezeki lebih, tapi kita tak pernah memberi sampai Allah bagi kita kurang. Allah tarik balik nikmat dia supaya kita muhasabah diri. Supaya kita muhasabah diri kita ni balik. Okay. Betul tak selama ni rezeki Allah pernah bagi tapi tak pernah berkongsi. Okay. Lepas ni boleh bagi Tuan Syah, bahagiakan isteri. Bagi, kalau ada sikit, bagi sikit. Belanja makan ke, akad, yang penting akad. Ini je saya ada untuk bagi awak, bagi sayang bulan ni. InsyaAllah ada rezeki, nanti abang bagi lagi. Tak kisahlah macam mana pun kan. Okay. Isteri ni dia boleh jadi ladang rezeki untuk para suami. Sama juga dengan para suami, sama juga dengan para isteri. Suami tu boleh jadi gudang pahala, gudang rezeki untuk kita. Saling orang kata saling menjadi punca rezeki. Asbab, orang kata Allah jadikan asbab. Sebab itulah perkahwinan tu, okay, orang kata rezeki asbab berkahwin. Ada rezeki dia. Sebab dekat situlah peluang untuk kita buat pahala kan. Bila ada kita buat pahala, kita dapatlah rezeki. InsyaAllah bila kita sentiasa dalam kebaikan, saling memberi, saling menyayangi, saling membahagiakan, saling memberi ketenangan, okay, saling mendamaikan, okay, itulah yang menjadi asbab rezeki kita lancar. Okay. Bermula daripada dalam rumah. Sebut lagi sekali. Bermula daripada dalam rumah. Dalam rumah kalau tak ada kasih sayang, maksudnya dalam rumah tu tak ada nur. Malaikat pun tak masuk rumah. Tak ada keberkatan dalam rumah kita kalau tak ada kasih sayang dalam rumah tangga kita. Tak kisahlah kalau even kita tak berkahwin lagi ke dengan mak ayah kita, kalau kita tak ada kasih sayang, selalu nak bergaduh, memasam muka, buat hal sendiri, main phone, tak ada kasih sayang. Okay, tak ada kasih sayang. Alright. So kita sama-sama muhasabah diri. Kita belajar daripada kesilapan kita sebelum ni. Okay. Sebab rezeki tu sebenarnya tak perlu dicari. Okay. Kita hidup dekat dunia ni sebenarnya kita perlu, orang kata, jaga hubungan dengan Allah.
jaga hubungan dengan manusia. Bila kata jaga hubungan dengan manusia ni adalah kita sentiasa berkasih sayang. Jangan abaikan pasangan hidup kita, keramat hidup kita, anak-anak kita, mak ayah kita, orang sekeliling kita. Jaga hati mak ayah kita. Jangan berburuk sangka dengan orang. Banyak yang dah kita belajar sebelum ni kan. Semuanya berkait antara satu sama lain. Tak lari dah benda tu. Maknanya sentiasa memberi. Memberilah kasih sayang. Apa yang kita nak, apa yang kita nak daripada orang lain, apa yang kita harapkan daripada orang lain, kita dulu yang beri. Kalau kita rasa tak happy hari ni, pergi cari orang lain yang kita boleh happykan dia. Hari ni kita rasa sempit sangat. Berapa ada duit dalam poket? RM1, 50 sen, 10 sen, sedekah. Kita nak duit, kita sedekah duit. Apa lagi? Apa yang kita nak? Kita nak daripada orang lain, jangan mengharapkan orang lain akan bagi. Kita bagi dulu. Kita bagi, dan macam mana kita nak dapat balik tu Allah punya kerja. Allah yang akan balas, bukan manusia. Dan Allah akan balas bukan melalui dia. Orang yang kita bagi tu Allah akan bagi, mungkin Allah akan bagi melalui orang lain. Orang lain yang akan datang buat kita bahagia. Contohnya kan, kita bahagiakan orang lain, Allah datangkan orang lain bahagiakan kita. Macam itulah. Itu semua kerja Tuhan. Kerja Tuhan. So nak kata dekat sini kita sendiri yang kena ubah diri kita. Apa yang kita nak, apa yang kita nak lah. Apa yang kita nak. Kita nak hidup bahagia, kita bahagiakan orang lain. Kita nak banyak rezeki, kita banyakkan berkongsi. Kita nak hidup tenang, banyakkan ingat Allah. Jauhkan diri kita ni daripada benda yang melalaikan hidup kita. Even business kita sendiri, check balik. Kalau business kita tu menjauhkan diri kita daripada Allah, maksudnya kalau kita tak feel dengan bisnes kita, apa yang kita buat, kadang-kadang ada bisnes yang modal dia mendedahkan aurat ke apa ke, so check balik. Carilah keberkatan dalam setiap rezeki kita. Cari keberkatan tu adalah punca rezeki kita sentiasa cukup. Keberkatan, duit banyak mana pun takkan cukup kalau tak berkat. Kalau banyak pun dia akan bocor. Kalau banyak pun dia akan bocor, habis. Sekejap sangat Allah boleh tarik kalau rezeki yang tak berkat. Rezeki yang berkat, insya-Allah sikit pun cukup. Banyak kita boleh berbagi-bagi lagi. Bab nafkah ni selalu lebih kurang je. Betul, redha dengan apa yang ada. Maklumlah kita dah ada duit sendiri, rasa tak perlu duit suami. Ini salah satu peminum dalam darat. Sekejap rumah Syah. Sekejap betul kata Kak Mai. Sebenarnya bab nafkah ni orang culas ataupun orang ambil mudah. Kan kita macam kita sendiri, contoh macam Syah pun kan buat bisnes, kita dah ada income sendiri. Mungkin suami rasa dia tak perlu bagi nafkah. Sebenarnya dia perlu bagi. Walaupun kita rasa tak perlu, tapi kita nak, orang kata yelah, nafkah tu adalah boleh kata hadiah lah kan. Hadiah suami untuk kita. Bila suami sendiri jalankan tanggungjawab dia bagi nafkah, walaupun dalam keadaan kita mampu untuk menyara diri kita sendiri, kita akan menghargai usaha suami. Kita rasa dia suami yang bertanggungjawab sebab dia bagi nafkah pada kita. Sebab tu tanggungjawab dia nafkah. Sebab nafkah tu juga rezeki dia lancar, rezeki dia laju masuk, mencurah-curah.
Kadang-kadang sibuk memberi dengan orang lain, sibuk sedekah, sibuk zakat, tapi isteri sendiri tak bagi belanja. Anak-anak sendiri kedekut nak memberi. Kan? Benda yang kita biasa terlepas pandang lah sebenarnya, kan? Muhasabah diri juga untuk diri Syah sendirilah terutamanya. Sebab Syah pernah lalui benda ni, dan sampai sekarang pun bila Syah berkongsi pun Syah reflect balik diri Syah, apa yang Syah cakap. Semoga kita sama-sama dapat, orang kata, perbaiki diri kita lah yang mana lopong, kan. Bab suami tu kita boleh je slow talk, cakap dengan dia, kan, sekadar nak orang kata tanggungjawab. Tanggungjawab. Lepas tu kita nak, yalah, supaya dekat akhirat nanti tak ada isu yang berbangkit. Okay, kita nak selamat dekat akhirat nanti. So dekat dunia ni kita kena clearkan everything. Okay, kalau betul-betul redha, okay, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, tapi kena betul-betul clear lah benda tu. Kita redha suami, kita tahu suami tak mampu nak bagi nafkah, tapi macam Syah cakap tadi, kalau nak rezeki suami lancar, minta dia bagi nafkah tu, walaupun RM1 tak apa, asalkan dia akad benda tu nafkah. Nafkah, sebab kita pun tahu dia tak mampu, kan. Kita redha. Tapi kalau nak rezeki lancar, bagilah sikit pun tak apa. Dengan memberi tu nanti Allah lancarkan duit, Allah lancarkan rezeki tu. Kita nak jadi asbab rezeki dia lancar. Kita nak doakan dia, kan. Macam itulah. Alright.